InsyaAllah kita mulai dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bangun pada pagi ini. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita berkumpul dan solat secara berjamaah, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk bincang-bincang pada pagi ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang diberikan kita juga kekuatan untuk berada di dalam satu proses untuk kita membina kekuatan kita, membina kemampuan kita untuk bukan sahaja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk kita bergerak bersama-sama dengan taifah, kelompok yang insya-Allah ingin membangunkan, menegakkan Islam di atas muka bumi ini, bermula dengan menegakkan Islam dalam diri kita, keluarga, dan kemudian seterusnya kepada seluruh perkara-perkara yang ada di sekitar kita ni, termasuklah masyarakat kita dan seluruh dunia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan ini supaya boleh kita istiqamah. Bermulanya perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ialah apabila kita mula melihat kelemahan diri kita dan kita memperbaikinya. Jadi bermulanya kita ni berjalan menuju kepada Allah bila kita memperbaiki diri kita. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasul Sallam, bahawa setiap daripada kita ini lahir daripada fitrah. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Semua kita ni lahir di atas fitrah. Fitrah ni, apa maksud fitrah ni? Secara umumnya kemampuan kita, kekuatan kita untuk berhubung dengan Allah, untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu, itu fitrah. Jadi apa yang kita melihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, apa yang kita lakukan, sekiranya dia boleh terikat dengan Allah, maka maknanya fitrah kita itu fitrah yang baik, yang salim, fitrah yang sejahtera, fitrah yang tunduk kepada Allah.
Jadi maknanya kat sini kita tengok, kalau kita melihat, tapi tak boleh nak ikat dengan iman, tak boleh ikat dengan Allah SWT, maka penglihatan kita itu dia belum kembali pada fitrah lagi. Belum kembali kepada fitrah. Kita mendengar sesuatu, kemudian kita mendengar, tapi yang kita dengar itu tidak membawa kita dekat dengan Allah, tak teringat kepada Allah, tidak merasai kan af'al, perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah. Jadi tak merasai akan itu, maka itu maknanya kita belum lagi ada fitrah. Sebab tu ini amat penting. Bila Nabi gambarkan kan, setiap yang lahir itu adalah dalam fitrah, maknanya kemampuan, kebersihan yang ada pada bayi itu untuk nak interact dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita. Ya, sebab itulah di sini Allah gambarkan kepada kita tentang akan satu hari perkara yang paling penting kita kembali kepada Allah dan dalam fitrah yang salimah, iaitu yang akan membawa kepada hati yang salimah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada satu hari la yanfa', tidak berguna pada kamu, malun wala banun, harta kamu pun tak guna, anak-anak kamu pun tak guna, illa menyainkan orang yang berhadapan menghadap Allah, man atallah, yang berdepan dengan Allah, yang menuju kepada Allah itu dengan hati yang salim, akal salim. Hati yang salim itu adalah merupakan lahir tanda daripada fitrah yang salimah. Jadi ada 3 bekalan kita perlu untuk kita bergerak pada Allah ni, untuk kita berhadapan dengan perkara-perkara yang ada di hadapan kita, masalahnya, fitnahnya, ujiannya. Nombor 1, kita mengekalkan fitrah kita, fitrah salimah disebut. Fitrah salimah ni ialah kekuatan kita untuk berinteraksi dengan Allah. Dan kekuatan kita untuk berinteraksi dengan Allah ini terhalang oleh kelemahan kita, dosa kita, terhalang oleh perkara-perkara yang menyebabkan Allah murka dalam hidup kita. Jadi betul, orang yang duduk dalam tarbiyah Rasulullah SAW, kita tengok sahabat-sahabat dulu, apabila mereka menyedari sahaja ada kelemahan, mereka perbaiki terus. Mereka sedar je mereka ada kelemahan, terus dibaiki. Dia tak tangguh-tangguh. Kalau dia tangguh-tangguh, maknanya dia menipu diri dia sendiri. Kalau kita hari ni, kita tahu kita ada dosa, kita tahu kita ada kelemahan, tapi kita biar je kelemahan tu, kita tak nak meningkatkan pun, tak nak bersihkan pun, maka sebenarnya kita menipu diri kita. Kita kata saya duduk dalam program Islam, saya duduk dalam tarbiyah Islam, saya duduk dalam perjuangan Islam, nak bersama dengan Taifah Mansurah, bersama-sama dengan mereka yang berjuang. Tetapi bila kita melihat kelemahan, dosa kita, keaiban kita, kehinaan yang ada pada kita di sisi Allah tadi, kita biarkan, maka pada kita sebenarnya kita menipu diri sendiri. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang beriman, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri. Ini surah Al-Baqarah yang Allah gambarkan bagaimana sifat orang yang munafik. Ya, sebab itulah syarat pertama kepada orang yang ingin duduk dalam tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin meningkatkan diri dia, mestilah dia serahkan diri dia, rendahkan diri dia, melihat kelemahan dia, perbaiki. Sebab itu dalam kaedah syarak disebut, dan perkara yang diutamakan darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalah. Menghapuskan, menolak, membinasakan mafsadah, benda yang merosakkan, benda yang menghalang kita untuk dekat dengan Allah, itu lebih utama daripada kita tambah yang baik-baik, buat yang baik-baik. Jadi kita nak tengok pada hari ini, kekuatan seseorang dalam tarbiyah bukan kuat sembahyang, bukan kuat puasa, bukan kuat baca Quran. Sebab tu ramai orang boleh sembahyang, boleh puasa, tapi tak boleh istiqamah. Kalau bulan Ramadan tu, pada hari-hari awal bulan Ramadan tu, penuh masjid, penuh kan? Yang sunat maksima buat, yang wajib pun buat juga. Tapi akhir-akhir Ramadan habis hilang. Kenapa? Kerana Allah SWT tidak menganugerahkan kekuatan, tidak ada kekuatan untuk istiqamah tadi. Daripada mana? Kerana yang menghalang dosa. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi SAW digambarkan oleh Rasul SAW bahawa amal yang terbaik
Bukanlah amalan yang banyak tapi terputus-putus, tapi amalan yang sedikit tapi berterusan. Sedikit tapi berterusan. Kenapa sedikit tapi berterusan? Maknanya sedikit itu relatif kemampuan kita, berterusan itulah yang lebih penting. Istiqamah. Jadi macam mana nak istiqamah? Kunci utama nak istiqamah ni bukan kita punya. Istiqamah ni Allah punya. Allah bagi pada kita. Allah bagi pada kita. Dan kenapa Allah tarik daripada kita tak boleh istiqamah? Dosa kita. Dosa kita, kelemahan kita. Ada yang kita nak proses, ada yang kita masih reserve. Bahagian solat kita okey jaga, bahagian puasa jaga, bahagian Quran jaga, bahagian bangun malam pun kita jaga, tapi dosa kita tak jaga. Maka amalan kita akan terputus-putus, kapak kita terputus. Kenapa terputus? Kerana Allah SWT tidak berhajat kepada amalan kita dalam keadaan kotor. Kita tak bersihkan diri kita. Dan sebab itulah yang kita lihat hari ini, pada pagi ini, bila kita ingin duduk di atas jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan al-Islam, jalan al-iman, at-taqwa, maka nombor satu kita kena tengok apa kelemahan kita. Dan apa kelemahan kita itulah dosa, yang itulah yang menghalang kita untuk istiqamah. Halang kita untuk istiqamah. Dan bila tidak boleh istiqamah, berat kita, terutama di akhir zaman. Kenapa? Antara perkara yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ni, banyak kematian mendadak. Banyak kematian mendadak, ni hadis Nabi. Nabi kata akhir zaman tidaklah datang akhir zaman sehingga ramai mati dalam keadaan tiba-tiba. Tiba-tiba mati, sihat-sihat paginya, boleh makan, boleh minum, boleh sarapan. Baru aja kita buat-buat, tiba-tiba dah meninggal dah. Baru aja jumpa, baru aja cakap. Jadi akhir zaman Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam tadi kan, mati tiba-tiba ni memang biasa. Ini hadis Nabi sallallahu, bukan sebab coronavirus, bukan sebab apa-apa, tapi memang Nabi sebut itu satu fitrah akhir zaman, mati mendadak. Jadi apabila mati mendadak ni, benda yang paling kita bimbang, mati dalam su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dan mati dalam su'ul khatimah ni macam mana? Salah satu ciri kita nak tahu kita ni husnul khatimah atau su'ul khatimah ni, salah satu ciri ialah apabila kita meringankan dosa kita. Meringankan dosa kita, menangguh taubat. Bila kita tangguh taubat, itu maknanya su'ul khatimah. Tanda-tanda. Jadi kita jangan sampai pegang macam itu. Sebab tu Nabi gambarkan innal a'mal bil khawatim, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang sebenar, amal yang menutup, bukan amal yang sekarang ni. Hari ini kita mati, hari ini kita solat subuh berjamaah, khusyuk, kita boleh zikir, kita boleh menangis, rendah diri ke Allah, tawaduk kepada Allah. Balik-balik accident. Itu husnul khatimah. Aku keluar masjid accident. Dekat kampung saya, kat Muar sekali tu, pagi-pagi lagi dah accident. Sebelum sampai masjid, Allahu Akbar, dia nak pergi masjid ni, lalu dah elok dah dari tepi. Jalan tempat kami tu dulu tak ada traffic light, tak apa, memang jalan laju, memang lori apa laju. Dia kena langgar dengan orang mabuk pagi-pagi. Sini balik agaknya apa ni, sebab malam ke apa, langgar dia. On the way, dalam perjalanan lebih kurang beberapa langkah nak masuk masjid, bom dia kena. Allah izin. Di Petaling Jaya ada seorang tu pun sama juga, nak pergi masjid solat subuh, nak pergi masjid, kena langgar, Allah izin, meninggal dunia. Tangan dia tu masa meninggal dia tunjuk wajah ni, masjid, tunjuk kat masjid tangan aja. Tapi dah meninggal dia, terbalik kan, tangan dia tunjuk ke masjid. Subhanallah. Maknanya niatnya nak solat, niatnya nak berzikir ke Allah, pergi rumah Allah berjamaah, Allah izin mati sampai sebelum. Ini semua adalah tanda-tanda husnul khatimah. Nak beramal, dalam beramal itu lebih baik, walaupun itulah pertama kali baru nak bertaubat. Katakanlah sebelum ni dia tak bertaubat, tapi masa nak meninggal tu, masa itulah Allah
Subhanahu Taala bagi dia amal yang soleh. Innal a'mal bil khawatim. Atau kama Rasulullah SAW. Saya kata apa? Amal yang sebenar, amal nak akhir, yang menutup kita tu. Maka bila amal menutup tu, nak dapat amal yang husnul khatimah, macam mana? Tak ada cara lain. At-taibun, mereka yang bertaubat. Maknanya mereka yang melihat diri dia. Jadi kita jangan cerita, jangan tengok amal terbaik kita. Jangan fikir apa amalan kita yang baik-baik. Salah satu tanda amalan tu Allah tak terima bila kita duk cerita-cerita pasal amalan kita. Oh, aku ni kan dah banyak tolong orang. Alhamdulillah. Kita rasa dalam hati kita, oh, aku dah tolong orang, aku dah banyak sedekah, aku dah banyak berjuang. Pergi ke Palestin, pergi ke Syria, pergi ke Pakistan, pergi ke mana-mana kan. Oh, aku dah tolong kampung, aku dah banyak. Kita rasa kita banyak amal. Para ulama hakiki menggambarkan orang yang rasa banyak amal, itu tanda amal itu Allah tak terima atau Allah tangguhkan. Yang Allah terima, dia terus bagi ke Allah, dia terus sembah pada Allah. Dia tak ingat dah, dia tak mau ingat dah amalannya. Ini perkara yang asas dalam tarbiyah. Apa dia? Kita melihat kepada kelemahan kita, keaiban kita, yang kita perbaiki. Sebab tu salah satu tanda seorang itu as-sadq. Seorang itu benar bila dia berlaku benar dengan diri dia. Berlaku benar dengan diri macam mana? Dia tengok apa kelemahannya. Ini paling susah. Kita tengok kelemahan orang senang, cerita pasal orang senang, cerita macam-macam. Macam-macam cerita pasal orang. Ngumpat kat orang, fitnah kat orang, macam-macam. Senang, tapi nak tengok diri kita, kelemahan kita paling susah. Sedangkan itu paling penting sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bertaubat. Sebab tu ada seorang ulama, Sahal bin Abdullah, Allah dia kata apa? Barang siapa yang berkata bahawa at-taubah menyesal dengan dosa, iaitu mengatakan bahawa taubah itu tidak wajib, tak wajib bertaubat, maka telah kafir dia. Ini kata-kata para ulama. Barang siapa yang bersetuju dengan perkataan seperti itu, maka ia juga kafir. Siapa setuju taubat tak wajib. Dan tidak ada yang lebih wajib bagi makhluk daripada melakukan taubat kepada Allah, dan tidak ada hukuman yang lebih berat atas manusia selain daripada ketidaktahunya akan ilmu taubat, ilmu untuk nak bertaubat. Dan suatu yang amat disebut sebagai satu yang amat merugikan apabila seorang tidak menguasai al-ilm at-taubah, ilmu untuk bertaubat, ilmu nak baiki diri. Jadi sinilah kita sebut bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, dia zalim. Siapa yang tidak bertaubat, dia zalim. Dan Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu wahai yang sekalian makhluk ataupun mukminun, supaya kamu beruntung. Wa tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah jami'an, seluruhnya, supaya kamu beruntung. Jadi ini nombor satu. Sebab tu tak guna kita ceramah banyak-banyak, tak guna kita buat macam-macam tapi kita tak nak bertaubat. Kenapa tak guna? Kerana kita mengekali dosa. Tanda kita ikhlas, tanda kita benar-benar duduk dalam tarbiyah, kita tengok kelemahan kita. Ini nombor satu. Dan sebab tu pada pagi ini mari sama-sama kita menginsafi diri kita bahawa sesungguhnya kiranya kita tidak melihat kelemahan kita, kita tidak akan meningkat. Inilah perkara yang akan menjadi jarum, yang menjadi jalan-jalan kepada Al-Masih Dajjal untuk menguasai umat, untuk menguasai diri kita melalui dosa kita. Jadi sebab itu di sini kita nak kena tengok balik kan. Dan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
mengatakan Rasulullah telah bersabda, seseorang yang bertaubat dari dosanya, siapa yang bertaubat, siapa yang menyesal dosanya dan minta ampun kepada Allah, maka orang itu tidak, seolah dia tidak mempunyai dosa. Allah amat mencintai seorang hamba, maka pasti dosa tidak akan membahayakannya. Jadi apabila Allah sayang kepada kita, Allah tidak akan membahayakan dosa kita. Hanya kita boleh bertaubat. Jadi kalau hari ini kita nak tahu kita ni dekat ke jauh daripada Allah, duduk dalam tarbiyah, duduk dah, program datang dah, ceramah dengar dah. Tapi kita nak tahu kita ni betul-betul ke dekat dengan Allah. Dalam perjalanan kepada Allah tadi, kita tengok kita ni mudah nak bertaubat ke susah nak bertaubat. Kalau mudah nak bertaubat, alhamdulillah, maknanya kita ni benar-benar duduk di atas jalan untuk membina kekuatan. Kalau kita masih lagi bertegas tak mau dengan dosa-dosa kita, maka itu maknanya kita masih lagi tidak berada di atas jalan tarbiyah. Sebab jalan tarbiyah tadi disebut membuang kerosakan. Benda yang merosakkan dalam diri kita, kita buang. Tak kira lah apa dia, dosa kecil ke, dosa besar ke. Digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana dia kata, kami sahabat-sahabat melihat dosa-dosa kecil sebagaimana gunung yang akan menghempap kami. Jadi sahabat-sahabat tengok dosa dia. Sebab itu rahsia kita nak istiqamah dalam jalan Allah ni, nombor satu, tengok kelemahan kita. Kita kena tulis kelemahan kita. Macam mana nak tengok kelemahan kita? Macam mana nak tengok keaiban kita? Macam mana nak tengok keaiban kita? Nombor satu, keaiban kita itu kita melihat contoh-contoh masal a'la. Masal a'la ni maknanya contoh yang tinggi. Kita kena baca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kena baca sejarah sahabat-sahabat. Semua kena ada dalam satu minggu. Kita tengok siapa sahabat-sahabat, siapa dia sahabat-sahabat yang kita nak contohi. Akhlak mana Rasulullah yang kita nak contohi. Contohnya kalau Rasulullah buat begini, itu semua akhlak, benda-benda yang baik, yang akhlak yang baik, tiba-tiba tak ada dengan kita. Masalah a'la. Masalah a'la ni contoh-contoh yang tinggi. Kita tengok balik dalam Quran, tengok balik dalam hadis-hadis Nabi. Hadis nombor satu. Sebab tu bila kita melihat, baca Quran, tengok hadis, bukan kita baca saja, kita tengok, kita perhati. Ada tak perkara yang Allah sebut dalam firman tadi itu yang tak ada kat kita. Contoh Allah gambarkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sempurnanya, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita pun tengok, kita pun baca, oh ya Allah, tadi masa aku kerja, aku tengok internet, aku buka channel-channel yang tak elok. Oh tadi aku tengok bola sepak, lalai, contohnya lalai. Bola sepak berapa lama pertandingan bola sepak? 90 minit, 45 ada 90 minit, campur rehat 2 minit, 15 minit, katalah 10 minit kan? Maknanya 100 minit. Sepanjang tengok bola sepak tu kan, ikut bola, mata kita ikut bola, tengok bola sana, tenang sana, betul. Kita tengok orang ke tengok bola kan? Tengok orang dan bola, kat mana ada bola kat situ kita tengok, betul. Kita tak tengok bola kat ujung sini, kita tengok sebelah sana, kita tengok bola. Mana pergi ikut bola? Iman kita, takwa kita, Islam kita, pikiran kita, fokus kita pada bola. Ini orang yang menonton. Tengok bola, dapat tak ingat Allah? Boleh tak zikir pada Allah? Itu cerita lain kan. Tapi dah tengok bola, tahu. Kemudian gol pula, yang di pada dalam gol. Kita pun seronok tim kita. Jadi dah sebut kat sini, tengok balik, lalai banyak ni lalai. Kalau dulu kita tengok bola 90 minit, sekarang ni tengok bola highlight saja. Tengok gol je kan. Sebab tu yang paling best sekali. Ada airnya boring kan. Jadi dah kurang sikit lalai je. Zaman tu orang minat bola, saya minat bola. Memang daripada dulu main bola kan.
Ambil wakil negeri, wakil Johor, ambil nak pergi Piala Coca-Cola wakil Malaysia, bawa ada 18 masa tu. Memang tapi Allah izin kan, tercampak ke Perlis, sambung belajar di MRSN. Jadi sambung belajar ke MRSN, cikgu-cikgu tak bagi main bola sampai tinggi-tinggi. Dia suruh fokus belajar je kan. Main boleh juga, wakil sekolah boleh, wakil negeri dia tak bagi pada masa tu. Adalah halangan-halangan dibuat. Saya ingat lagi satu ketika kami satu tim nak pergi pemilihan hoki wakil Perlis masa tu, MRSN kan. Tiba-tiba band datang lambat, dah habis tu sampai. Saja je berusaha suruh jangan pergi cepat-cepat biar datang lambat tak terpilih. Jadi nak sebutkan sini kan, memang minat bola sepak, minat. Kalau main badminton, tengok bola badminton pula ke mana pergi je. Tengok tak perasan. Ding dong sana. Jadi rupa-rupanya lalai ini dosa. Lagi banyak kita buat benda yang melalaikan, lagi banyak dosa kat kita. Lalai kepada Allah, lalai kepada tanggungjawab kita. Kita melaksanakan sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita pun dosa juga. Jadi kalau kita tengok dosa ni ada banyak dosa, banyak kelemahan, banyak. Nanti insya-Allah kita akan pergi detail kemudian. Tapi yang pertama sekali, kemampuan mereka yang duduk dalam tarbiyah mesti boleh melihat kelemahan dia, keaiban dia, kehinaan dia, dia tak suka dengan tu dan dia nak perbaiki. Contoh kan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kan satu ketika dia terbangun lewat daripada malam, bangun subuh masuk dah. Dia punya menyesal tak dapat solat tahajud. Tak dapat solat tahajud, tak dapat bermunajat, tak dapat zikir ke Allah, menyesal menangis. Ya Allah, kenapa dah aku tak boleh bangun semalamnya. Bangun-bangun subuh dah masuk, banyak azan. Jadi lepas tu dia berazam, tak nak dah dia antara orang yang menjaga sembahyang malam. Sehingga Nabi menggambarkan, kalau kamu nak tengok seorang yang memelihara solat malam, tengoklah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sampai peringkat Nabi bagi tahu macam itu. Dia nak jaga jangan sampai terlepas solat tahajud, terlepas taubat, terlepas malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau terlepas. Dia jaga sungguh-sungguh. Ini contoh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tak bangun malam pun dia dah rasa satu keaiban kat dia. Malu ke Allah. Allah kata apa dalam hadis-hadisnya, di hujung malam kan, dan Allah turun daripada langit. Turun dari langit ni bukanlah maknanya fizikal kita nak buat fizikal kan. Jadi nak sebut kat sini Allah gambarkan Allah nak bertemu dengan hamba-hambanya yang nak bertaubat, malam-malam bangun, beristighfar, sujud, menangis, merintih, bermunajat. Di mana kita? Di mana kita? Malu kita pada Allah. Ini antara perkara-perkara yang kalau kita tengok, kita halusi banyak perkara-perkara yang sebenarnya berhajat kepada pembaikan dan islah. Dan kalau kita tidak buat yang itu, maka kita tidak akan meningkat. Ya, sebetulnya syarat utama dalam madrasah tarbiyah Rasulullah SAW ialah rendahkan diri kepada kebenaran Allah. Tarbiyah, rendahkan diri kepada yang kebenaran Allah. Apa yang Allah SWT nak kita buat dengan sebenarnya. Jadi sebab tu kita nak kena tengok dalam hati kita, dan kita nak menjaga diri kita. Sebab tu fokus orang dalam tarbiyah apa dia? Fokus orang dalam tarbiyah ialah sentiasa meletakkan hidup dia sebagai ibadah. Lawan ibadah maksiat. Lawan ibadah maksiat. Tapi dalam banyak-banyak maksiat dan dosa, apa yang paling besar sekali? Dosa apa paling besar sekali? Syirik kepada Allah. Tapi dosa syirik itu pun kalau kita minta ampun, kan, Allah ampunkan. Kan. Dosa yang paling susah, yang paling besar, paling hebat sekali ialah kita buat dosa tapi kita tak tahu kita berdosa. Kita tak tahu kita berdosa. Kita ingat kita buat baik lah. Kita ingat kita semayang. Rupanya semayang ada. Ingat semayang dah okey lah. Rupanya semayang ada riak. Dalam semayang ada riak.
Kita tak perasan. Kita tak tahu dosa kita. Sebenarnya kita tahu, tapi kita leka, kita lalai. Juga dosa yang digambarkan oleh Imam Ghazali, dosa yang telah menjadi kebiasaan kita. Benda itu dosa, tapi jadi kebiasaan kita. Main dosa itu mungkin bukan dosa besar, dosa kecil-kecil ya, tapi kita ada kebiasaan. Ini pun satu yang susah, yang besar. Jadi maknanya untuk kita melatih diri kita di dalam tarbiyah ini, kita kena melatih diri kita untuk sensitif, peka dengan dosa, dan kita melakukan disebut mu'alajah, rawatan. Kita merawat kelemahan kita tadi. Jadi kalau saya nak tanya kepada tuan-tuan sekalian, apakah dosa yang tidak akan terhapus-hapus? Dan walaupun kita kata syirik tadi, contoh yang paling besar tadi, adalah dosa yang telah menjadi kebiasaan kita. Jadi sebab itu dalam hidup kita, nombor satu, kita kena cek ada tak dosa-dosa kita yang dah terbiasa, yang dah menjadi darah daging, yang dah menjadi malakah darah daging. Dosa yang kita tahu kita buat dosa, tapi kita terus buat. Jadi dosa ni yang paling bahaya sekali. Bila kita melakukan dosa, kita tahu kita buat berdosa dan kita terus buat benda tu, maka dia akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kenapa? Sebab tidak bertaubat. Kalau kita ingat ada satu cerita kisah seorang pemuda yang menangis. Ayahnya meninggal dunia. Tiba-tiba ayahnya berubah, wajah ayahnya menjadi warna hitam. Kalau kita pernah ingat satu kisah Kemudian pemuda tu menangis, malu tutup. Jenazah ayah yang dari warna hitam daripada putih jadi warna hitam gelap kan, sehingga akhirnya apa kata dia menangis, sehingga akhirnya dia bertemu dengan, tertidur bermimpi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayah kamu ni mati, tapi ada satu dosa dia tak bertaubat. Satu dosa. Maka dia jadi macam tu. Tetapi Allah izin dalam kisah itu, dan dia diampunkan oleh syafaat Rasulullah SAW sebab dia banyak berselawat. Tapi nak sebut kat sini, satu dosa pun yang tidak bertaubat, maka Allah akan azab. Jadi sebab tu kita minta ampun kepada Allah semua sekali, semua kelemahan. Sebab tu orang yang duduk dalam tarbiyah, dia rendah diri, dia tawaduk. Salah satu kenapa? Sebab rasa dia berdosa.